Satu, dua, five, and six. Wah, Macam kumpulan ini. Ini kipas angin apa ni ya? Semua gara-gara sis lidah kita lah. Hello. Kita jumpa lagi di Manja. Dan mungkin ada yang sedang santai malam ini bersama anak-anak kerana cuti sekolah sudah pun bermula ya. Lepak. Buat apa tu? Tengok TV, main game. Anda kecoh ya? Saya? Oh, saya kecoh. Dia pantai ya. Hari-hari saya berpeluh. Tapi ada juga yang ringan kaki ya dan mengambil peluang laluan perjalanan vaksinasi atau VTL untuk melancong ke luar negara pada musim cuti ini. Wah, saya pun rasa macam nak sekaki jugalah. Mana kaki seorang saja. Kau ya? Kalau anda nak pergi melancong tu, Manja pun ikut sekali boleh tak? Boleh. Tapi bukan itu saja, ada juga yang dah mula ringan tangan untuk persiapkan diri menyambut puasa dan raya yang bakal menjelang. Dan ini bermakna ya, musim rajin sudah tiba ya. Rajin untuk cari inspo untuk cantikkan rumah atau rajin untuk belajar memasak atau buat kuih. Ya. Dengar tak? Anda rajin buat apa tu? Saya rajin menyakat sis lidah kita. Awak dah belajar buat kuih ke belum? Sudahlah, saya memang dari tahun-tahun yang lepas. Oh, dah ya ke? Tak hangus ke kuih tu? Tapi orang katakan kalau buat dengan air tangan sendiri, kepuasannya luar biasa. Rasanya pun lebih istimewa. Macam cakap macam tak pasti ya. Cakapnya macam tak pernah buat. Saya macam tetamu Spotlight hari ini ya, Nana Karya akan kongsikan lagu yang diciptanya sendiri ya. Ya, dan dalam TMI nanti pula kita akan bersembang bersama dua individu yang memang mahir bab kuih muih tradisional buatan sendiri. Tak gunakan mesin serba canggih kerana semuanya menggunakan air tangan sendiri. Wow, lain macam. Ya, tapi sebelum itu semua, apa kata anda ikut saya berkunjung ke sebuah rumah yang diubah elok sendiri oleh pemiliknya dengan bajet yang sangat rendah. Mari kita saksikan Estetika. Bila saya dapat rumah nanti, semuanya saya nak buat sendiri. Hiasan dalam, flooring, perabot. Sebab orang kata apa? Kalau kita buat dengan tangan sendiri, nilainya luar biasa ya. Tapi itu semua angan-angan saja. Kalau nak tunggu saya bertukang sampai esok pun saya rasa gergaji tak bergerak ya. Tapi jangan takut, jangan risau. Kerana hari ini dalam Estetika, saya nak ajak anda ke sebuah rumah di mana dalamannya diubah elok dengan pemiliknya sendiri. Mari ikut saya. Selisahnya rumah ni ya. Dengan ada kayu api di depan saya lagi. Jadi Izwan, macam mana ni anda dapat lakukan semua ini? Anda dapat mengubah elok rumah anda, tapi bajet anda ni hanya $5,000 ya. Rumah ni 5 bilik, tapi kos yang anda gunakan hanya $5,000. Jadi bagaimana anda lakukannya ni? Okay, sebenarnya $5,000 memang bajet kami lah. So semua saving saya sudah pergi kat nak beli rumah ni lah. So kita dua agree upon satu konsep, which is dark concept. To execute it, kita orang kena belajar macam mana nak buat this dark concept into reality lah. Jadi apakah kerja pertukangan anda yang pertama di rumah ni? Okay, setelah dapat kunci, saya sudah membawa cat masuk rumah. Terus saya cat rumah ni. Tak tunggu saya. Hari kedua, kami datang untuk membuat flooring using vinyl flooring self-adhesive. Sebenarnya dapur saya merah since we are going for dark concept. So saya mengubah elok dia punya pintu-pintu semua menggunakan vinyl sticker. So, saya dismantle semua pintu, lepas tu saya wrap. Jadi ada juga klip anda yang viral di media sosial ya, yang di depan pintu rumah anda ni ya, di lorong ni. Jadi boleh tak ceritakan sikit tentang perhiasannya? Sebelum kita orang pindah kat sini, kita orang dah sketch apa kita nak kat depan pintu. So with that sketch kan, kita orang ambil semua similar item yang dah ada dekat mana-mana tempat lah. Kita ambil, then we actually do up lah the entryway. Kosnya sebenarnya tak begitu mahal lah, $150 semua sekali. Kalau tak buat sendiri mungkin dalam $300-400. Dan selain mengubah elok dan membuat sedikit modification di sini ya, ada juga membuat perhiasan rumah sendiri. Jadi boleh tak ceritakan sikit tentang perhiasan rumah anda? Macam kita nak buat dekor untuk atas meja kan, saya buat buku pakai cardboard sendiri. Dia dah tak naik basikal lagi, jadi saya pakai roda macam upcycling, lepas tu letak macam daun-daun dengan bunga-bunga kat tepi semua.
Okay, yang ini kita beli dia punya canvas dia $30 je. Dan saya dah ada paint dia, jadi saya paint je lah. Ini macam inspired by an artist lah gitu. Apakah tip utama bagi mereka yang ingin mengubah elok rumah sendiri? Tip pertama adalah warna. Jadi first kita orang dah sudah cat rumah dengan flooring. So these two kalau kita orang dah buat, you can have idea-idea yang lain to add on with the house. Okey, tip-tip lagi satu pun boleh beli benda yang dah terpakai. Ya, Pasal kadang-kadang macam- semua barang-barang yang kita orang ambil ni semua murah-murah pasal most of it is yang dah terpakai. Then we buat balik untuk menjadikan lawa lah. Saya teruja lah bila saya lihat rumah Izwan dan juga Nadira ni. Hampir kesemuanya boleh buat sendiri. Ya. Mungkin mulai hari ini saya nak buat kajian lah. Nak dapatkan idea ya untuk menepati cita rasa saya dan juga isteri saya yang tersayang. Barulah saya boleh mula bertukang. Wow, nak mula bertukar. Saya rasa tiba-tiba teruja untuk lakukan yang sama lah dengan rumah saya ya. Bukan saja menjimatkan tapi memang puas hati. Ada macam beberapa mingguan dah cakap benda yang sama tapi dah mula ke belum dengan projek-projek yang lama tu? Awak dah tengok ke? Saya dah mula. Belum kan? Saya kat sini. Saya kat studio lah. Tapi sebenarnya saya nak tanyalah, kalau Hans atau Fadli ni ubah elok rumah sendiri, agak-agak akan ambil berapa lama ya? Sekejap saja. Sekejap saja kita putus asa. Sebenarnya tapi saya sokong ya dengan semangat anda yang ingin mencuba. Tapi sebenarnya saya tertarik dengan bahan-bahan yang digunakan untuk perhiasannya. Seperti roda basikal lah yang tidak digunakan lagi. Kira ada unsur mesra alam lah. Ya, betul tu Syira. Sebab itulah sebentar sahaja nanti Nadira akan bersama kita di studio untuk kongsi lagi benda-benda lain yang boleh digunakan semula sebagai hiasan rumah. Jadi bagi anda yang nak tip menghias rumah, jangan ke mana-mana ya. Terus bersama kami di Manja. Sentiasa manja. Manja. Anda masih bersama kami di Manja dan sekarang ini saya bersama Nadira yang juga merupakan pemilik rumah yang telah dikunjungi estetika tadi. Selamat datang ke studio Manja, Nadira. Juga dalam holistik hari ini anda akan tunjukkan bagaimana untuk menggunakan semula barang-barang rumah bagi tujuan hiasan rumah kan. Dan anda juga kongsi video untuk membuat perhiasan rumah sendiri sehingga menular ya video tu. Kenapa anda lakukannya? Okey, sebenarnya kita tak sangka video-video ni semua viral. Jadi orang selalu message kita, share lah tip-tip macam mana nak hias rumah. Jadi kita macam, okeylah, share lah. So macam kasih motivasi kat orang yang tak payahlah beli mahal-mahal, boleh buat sendiri gitu. Tapi dari mana anda dapat inspirasi untuk untuk lakukan upcycling ni? Pasal barang-barang kat rumah. Kita tengok, banyak barang kat rumah. Jadi kita pakai je lah apa yang ada kat rumah. Kita semula lah. Kita semula. Okey, jadi apakah antara barang-barang yang anda guna semula sebagai perhiasan? Tadi saya lihat ada basikal, roda basikal kan? Jadi selain itu? Lagi kita pakai kotak yang dah terpakai. Ni kita buat untuk jadi buku. Ni boleh jadi hiasan kat ruang tamu gitu. So kat dalam boleh buka. Boleh buka, boleh simpan barang-barang di dalam ya. Jadi boleh letak remote control lah kat dalam. Lagi satu cube-cube macam gini untuk letak bunga-bunga. Dan juga di sini. Khabar. Oh, ni surat Surat khabar. khabar untuk letak Pasu bunga. pasu bunga. Dan ini pula? Pakai PVC pipes untuk buat chandelier gitulah. Jadi kalau makan macam romantik. Makan malam. Alah romantiknya bersama suami. Okey, jadi untuk hari ini apa yang kami akan lakukan? Okey, so kita akan pakai botol kaca yang dah tak pakai lagi. Lepas tu kita boleh buat untuk letak bunga. Okey. Dia nak cuba? Mari. Okey. Saya dah ready. Alright, so bahan-bahannya yang diperlukan botol kaca. Botol kaca. Okey, berus. Okey, and pewarna lah. So ni cat akrilik. So kalau tak boleh guna cat lain? cat akrilik dia akan kasih keras kalau dia kering. So Lida nak warna apa? Okey, saya pilih warna yang paling dekat lah. Warna Kuning. Kuning. Okey. Okey, so jadi kalau saya mix dengan putih boleh juga? Boleh. So nak mixkan warna dia. Okey, so yang ini baking soda. Oh, serbuk penaik. Ini untuk apa? Ini untuk kasih tekstur kepada pin. Untuk catnya, untuk kasih tekstur. Jadi saya masukkan. Okey. So yang ini akan kasih botol kaca dia macam ada tekstur, ada kasar-kasar sikit lah. Betul.
So, nanti banyak juga ya harus letak. So kalau tak cukup, tambah lagi lah. Tambah lagi. Jadi catnya pun harus rata lah kan? Kena ratakan. Oh. Okay. Nanti kita boleh tengok. Boleh. Jadi Ada macam kasar-kasar gitu. Macam cement look lah gitu. selalunya kalau anda ingin lakukan atau upcycling ni kan, anda akan bincang dengan suami dulu ke? Atau anda akan, surprise, saya buat ni. Okey, selalunya kita bincang dulu. Kita macam fikir, okeylah, nak buat apa decoration nak buat kan ni. Lepas tu, kita nanti dah beli barang-barang, nanti kat rumah kita terperanjat sendirilah. Kejut sendiri. Kenapa? Tak tahu boleh buat ke tak. Tapi kalau tak jadi pun jadikanlah. Ya, Izwan boleh jadikan. Wow. Apa yang tak boleh jadi, dia jadikan. Jadi selalunya kalau ada masa-masa lapang, anda akan buat sesuatu lah, akan upcycling jugalah. Jadi Okey. macam... Jadi boleh. saya kalau macam gini, pasak. So, yang tak ada baking soda, dia licin sikit. Yang ada baking soda, dia macam kasar-kasar. teksturnya berbeza ya. Okey, kita beri, kita lihat. Kita tunjukkanlah di kamera ya. Okey. So, Kalau yang tak ada serbuk penaik, dia licin. Kalau tak, dia ada kasar-kasar. Okey, so ini this Ni kalau dah siap lah dah kan? siap, dia akan nampak macam kasar-kasar lah, macam simen gitu. Jadi kalau nak hias, Okey, so hias nak dengan hias, bunga. pilihlah apa bunga nak yang Lydia nak. Yang ikut cita rasa sendiri. Macam ni. Okay, kalau saya suka buat macam inilah. Dah Dan boleh siap. letakkan ruang tamu atau dekat atas meja makan. Senang saja ya. Wah, nampaknya bagi anda yang sedang bercuti di rumah tu bersama anak-anak, anda boleh luangkan masa, ringankan tangan dan buat projek ini bersama anak-anak dan keluarga anda. Terima kasih Nadira kerana berkongsi tip menghias rumah hari ini. Okey. Terima kasih. Dari perhiasan rumah, apa kata sekarang kita jenguk pula di sebelah sana bersama Hans dan Fadli yang tak sabar nak terja Arzak di Konti 942. Take it over, guys. Take it away. Apa yang dicanangkan oleh Nadira tu, saya rasa saya akan lakukan bersama anak-anak saya lah. Ya. Tapi kalau saya dengan Bro Fadli, mungkin bukan botol tu, botol susu kita percaya. Jangan tak jadi ya Hans. Tapi sebelum kita mulakan apa-apa projek sekalipun Hans, kita kena jaga projek perut kita. Ya, bukan perut saya, perut awak. Dah bunyi ya. Kalau macam tu kita kena tanya Arzak. Hello Arzak. Halo Hans dan juga Fadli, juga semua yang sedang menonton rancangan Manja di Suria maupun mendengar kami di ruang udara warna 942. Ya, jadi Abang Long kita, apakah hidangan yang akan diketengahkan dalam Makan Tube minggu ni? Seperti yang dijanjikan ya, pada minggu ini saya akan bawa anda semua ke Turki. Apakah mungkin hidangan yang bakal saya kongsi bersama anda? Apa kata? Kita akan set bagi gemaran ramai Makan Tube. Hari ini, tekak terasa pula nak menjamu hidangan Timur Tengah. Selalunya, pilihan makanan Timur Tengah ini kebanyakannya terdapat di pusat-pusat membeli belah. Tapi, hari ini, saya dah dapat terhidu bau kebab ni. Kita berada di pusat penjajah makanan. Mari ikut saya. Bersama-sama saya ialah Chef Okte dari Turki. Which part of Turkey, my friend? Istanbul. Istanbul, wonderful city. Baiklah, apakah di antara bahan utama yang digunakan untuk kebab ayam anda? I have my ingredients all from Turkey. Oh, wow. Yes. These are the spices. Yes. Dan berapa lama ia diperap? Okay, actually 1 or 2 hours is enough. No need overnight. If overnight is chicken juicy is dry. Right. And then I put some lemon also, yellow lemon. Lemon make marination and the meat chicken is strong, good taste and always fresh up. Dan bahagian ayam mana yang anda gunakan untuk kebab ni? We use the leg part is oil because fat part in the chicken is more juicy and more oily. Bagaimana kita pastikan yang ayam ni dah masak Okay, it depends, around 20 minutes can cook. Okey, 20 minit je. Best. Apakah pula bahan utama dalam nasi mentega anda ni? I put some lemon, fresh lemon, and then Turkish olive also, chicken powder also. Gunakan basmati rice Yes, basmati rice. We Wow, use basmati wonderful. rice. Jadi selain daripada nasi, apa lagi hidangan-hidangan sampingan yang anda gunakan untuk hidangan ini? Potato fries, Turkish olive, and then fresh vegetables, salads, and then cucumber, and then some garlic sauce, Right. some Turkish chili sauce, small cherry tomato, and then green chili. Wah, ini sambalnya, cili ni, nampak tu?
Tapi bukan sembarang cili ya. Apa lagi bahan-bahannya gunakan? 100 item inside, but I don't know how to tell you. I see. When It's a you eat, secret recipe. you enjoy the taste, please. Right. But this is not like local sambal. Inilah masa yang saya nanti-nantikan. Tada! Nampak ni. Bila Ardaik dia kan nampak. Banyaknya. Ya ampun, meriah sangat-sangat. Best kan? Nak cuba sekarang juga nasi mentega dan juga nampak ni. Tada! Ayam yang dipanggang. Okey. Nasi kemudian ni nampak ni. Yang dah pun disalut dengan yogurt atau tairu. Tada! Daun pudina dan sos cilinya tadi tu yang ada rahsia, bahan-bahan rahsia. Apalah rahsianya? Lembut sangat ayamnya, lemak berkrim juga ramai sosnya tairu pada tak rasa dengan daun pudina dan nasi basmatinya dengan menteganya. Lemak. Terasa juga buah delimanya, sosnya tu digabungkan sekali, cukup menyegarkan. Tak perlu kita pergi ke negara Turki pun. Pusat penjajah ni dah ada pun hidangan asli dari Turki. Nampak semua? Lebih dari cukup kan? Jadi, jangan lupa. Anda bayangkan anda di Turki sambil menikmati hidangan asli Turki. Dan pastinya, anda tahu kan apa benda ni? Baklava. Sajian otentik Turki di pusat penjajah makanan, bro. Wah, tak payah susah-susah masuk pusat beli pula. Tak apa. Sebab orang Singapura ni makan memang senang sangat-sangat ya. Mana-mana saja ada makanan yang sedap untuk nikmati dan tak kira waktu pun. Tapi kalau di Turki kan, kebiasaannya waktu makan adalah masa yang paling utama untuk nikmatilah bersama keluarga ya, juga sahabat-sahabat anda ya, terutama sekali pada waktu makan malam dan pada hujung minggu selalunya selepas makan malam kan. Ia akan berlanjutan sehingga waktu makan yang dipanggil yatsilik. Sama lah macam supper di Singapura gitu. Yatsilik ya. Jadi apa hidangan yang dijamu semasa yatsilik tu? Okey, jamuan yatsilik termasuklah minuman teh panas ya, hidangan buah-buahan segar atau mungkin yang digoreng ya, kemudian cemilan seperti buah tin lah, badam lah, kuaci juga kacang kuda, my favorite gitu ya. Dan mereka juga gunakan masa ni untuk catch up lah dengan ahli keluarga yang lain juga, sanak saudara juga teman-teman. Kecap ya? Bukan kecap tolong Sebab kecap cili bukan ya. Lepas manja habis nanti kita boleh pergi yatsilik bersama keluarga manja. Boleh, tak ada masalah, tak ada masalah. Boleh ya? Ya, tapi jangan lupa saya. Saya pun nak ikut juga. Jadi bila agaknya ni kita boleh menjamu selera dengan abang long kita lagi ni? Hai, nantikanlah. Semakin hari semakin tipis nampaknya harapan untuk kita makan bersama. Tapi tak apalah, kita akan semua nikmatinya dari jauh je lah, boleh? Jam Ya. Kita masih ada 2 minggu lagi. Jadi nantikan dengan penuh debaran. Ya. Baiklah, Arzak, sebelum kita cakap tata, apakah pula hidangan minggu hadapan? Baik, minggu hadapan. Tadada, saya akan kongsikan hidangan kuih tradisional. Nak tahu apakah benda tu? Nantikan pendengar penuh debaran pada minggu depan. Yang sudah mendengar kami di Wardah, jangan lupa cepat-cepat buka suria. Nantikan segmen-segmen yang lain dalam rancangan Manja pastinya. Okey, dengar sikit signature dia. Jumpa lagi. Tata. Tata. Baiklah, Manja akan berehat seketika dan sekembalinya nanti kita akan bersama TMI ya dengan 2 tetamu istimewa, Hidayah Amin dan Muhaimin. Jumpa kami nanti di Manja. Sentiasa manja. Sentiasa manja. Hello, kita jumpa lagi di Manja. Dan kalau tadi kita dah saksikan Air sangat Nadira menghias rumahnya dengan kerja tangannya sendiri. Sekarang ni kita nak beralih kepada kuih muih tradisional yang dibuat sendiri. Tak gunakan mesin ataupun peralatan canggih. Tapi gunakan air tangan sendiri, Fadli. Wow. Dan yang paling penting sekali, Syira, bagaimana minat pada kuih muih tradisional ni semakin lama semakin pupus ya. Dan untuk membincangkannya bersama kami dalam TMI kali ini merupakan seorang penulis, Hidayah Amin. Selamat datang ke Manja. Terima
kasih. Jadi Hidayah, anda ni membesar di Kampung Glam ya. Jadi apakah kuih yang dihidangkan khusus untuk Sultan ataupun keluarga diraja pada ketika itu? Wow. Wah, saya dilahirkan di Gedung Kuning yang bersebelahan dengan Istana Kampung Glam. Jadi keluarga diraja merupakan jiran lah yang terdekat. Tapi orang di Kampung Glam ni, kita makan bermacam-macam kuih tradisional. Dan sama seperti keluarga yang tinggal di Istana Kampung Glam, mereka pun makan apa yang kita makan. Tetapi bila saya tanyakan ada hidangan yang istimewa. Jadi kebanyakan dia ada lima jenis. Satu ialah kuih mengganang bakar, macam kuih bakar kita. Yang lagi satu ialah kuih akuk. Yang lagi tiga tu kuih hati kesuma dan kuih jala emas. Dan yang lagi satu saya tak berapa pasti, tetapi 5 jenis kuih ni adabnya mereka akan hidangkan dalam satu hidangan gitulah. Tapi itu mungkin terpulang pada masing-masing kan. Tapi mereka makan apa yang kuih-kuih yang kita makan jugalah. Tapi tadi anda katakan yang kuih akuk dan kuih bakar tu saya tahu. Tapi yang lagi tiga saya tahu. Tapi yang lagi 3 jenis tu masih ada tak hari ini? Saya rasa saya pun tak pernah nampak. Tapi kuih lagi satu kuih hati kesuma. Jadi kuih yang 3 ni ada berkaitan dengan kuih tradisional di Terengganu. Sebab Susur Galuh, keluarga di Istana Kampung Glam ada berkaitan dengan orang di Terengganu. Jadi kita tak pernah lah nampak sangat kuih itu di Singapura. Okey, jadi apa yang membuat anda minat untuk mengkaji lebih mendalam tentang kuih muih tradisional ni sebenarnya? Saya membesar dengan hidangan kuih muih yang sedap lah katakan. Jadi kalau di Kampung Glam tu selalunya ada orang yang menjaja kuih. Ada daripada rumah ke rumah membawa loyang kan, kuih talam. Jadi kirakan macam tea time gitu, ada sajalah kuih-kuih yang dihidangkan. Dan di Busra Street, di back lane-nya, di belakang rumah, ada yang penduduk yang akan menjual goreng pisang, pisang goreng dan juada-juada yang lain. Jadi semasa saya kecil, saya akan ikut nenek pergi beli kuih-kuih di situ. Jadi memang minat tentang kuih-kuih tradisional. Daripada kecil lah. Daripada kecil. Jadi bila saya tinggal dan belajar di luar negeri, kadang-kadang rasa rindu kan, macam kepingin sangat nak makan. Jadi susah nak dapat makan. Jadi antara banyak kuih yang anda belajar, apakah kuih pertama yang anda belajar untuk buat? Dan apakah mungkin cabaran-cabarannya? Saya tak berapa ingat, tapi semasa kecil tu bila kita tengok ibu dan nenek buat kuih kan, jadi kita pun cuba-cubalah. Saya rasa kuih yang pertama ialah kuih tart. Itulah paling popular. Tapi dulu kita harus menggunakan yang sepit yang kecil tu dan membuat jalur-jalur. Dia tak ada macam sekarang ni kan. Jadi sekarang kadang-kadang touch tu dah sedia, orang boleh beli. Betul. Tambahkan nenas tu aja. Kalau dulu inti nenas pun diparut ya. Dan ada tak jenis kuih tradisional Singapura yang dikenali dengan nama lain tapi nama lain di rantau ini? Ada beberapa kuih, kita pun harus ingat ya, bukan orang Melayu di Singapura saja. Kita ada Cape Malays, iaitu orang Melayu Cape. Kita ada Sri Lankan Malays ataupun orang Melayu Sri Lanka. Jadi macam kita tahu wajik. Tapi orang di Cape Town, mereka panggil dengan nama lain kol wajik. Tapi dia memang wajik yang apa yang kita makan. Tapi di Cape Town, mereka akan membubur sedikit krim. Untuk yang budak-budak muda ni lah, dia makan dengan krim. Ataupun dengan dia taruh buah pelaga dan air mawar. Tapi orang-orang tua Cape Malays kata, tak ada, kita harus makan yang wajib seperti yang apa yang orang Melayu di Singapura makan lah. Mungkin tambah-tambah tapi asasnya sama. Asasnya sama. Baiklah, kita akan sambung sembang bersama Hidayah sebentar nanti kerana kita akan bersama Lydia dan Hans di sebelah sana bersama tetamu TMI kedua kita, Muhaimin, yang akan menduga Lydia dan Hans tentang kuih muih tradisional. Over to you guys. Jangan buat malu ya. Jangan buat malu ya. Senang je anda cakap ya. Terima kasih.
kasih si Syira. Saya dan Hans kini bersama Muhaimin atau Mo, anak muda yang memperjuangkan kuih muih tradisional Melayu. Hello, selamat datang Hello, ke selamat datang ke Manja. Terima kasih. Jadi Mo, saya nak tanya ni, bagaimana timbul minat buat kuih tradisional dan siapa yang ajar anda ni buat? Oh, okey. Sebenarnya saya belajar buat kuih ni kan dengan cara saya kaji sendiri. Kaji sendiri ya? Sebenarnya tak ada orang yang mengajar saya. Dan puncanya juga siapa tahu isteri saya yang nak makan kole-kole waktu pandemik ni. So masa tu kan kedai semua tutup kan. So saya terpaksalah kaji. Saya cuba belajar macam mana nak buat kole-kole ni. Taik minyak pun saya tak tahu macam mana nak buat. Wah, So saya dari tanya. kole-kole dah tahu macam mana nak buat banyak kuih. Ya, kuih bermacam-macam kuih ya. Ni Dengar semua anda Hans, buat ya? lah. Dengar Hans, Ya, ya, suami yes. tercontoh, Ya, buat isteri kuih. nak buat. Okey, okey. Ya. Jadi apakah antara kuih tradisional yang paling susah untuk anda belajar membuatnya? Okey. Kalau kuih yang paling susah pada saya, kuih yang paling manja saya panggil. Oh, kenapa? Paling manja. Pasal manja? apa? Dia tak kasih kita lepas pandangan bila kita buat kuih ni. Kuih apa tu? Nyonya lapis. Nyonya lapis. Nyonya lapis ni ada 9 lapis. 9 lapis dan berwarna-warni. Dan setiap minit kan semua kira. Tak nak tunggu dia kering, lepas tu nak tunggu letak lapis yang lagi satu. So dia tak kasi kita lepas macam lain kan, kuih-kuih lain macam kaswi ke apa kan. Kita letak kukus setengah jam, lepas tu kita boleh tengok TV ke apa ke. lepak lah kan. Tapi ni tak. Jadi Mo, di sini ada macam kuih ya. Saya. Kuih apa ni? Boleh tak terangkan sedikit? Boleh. Okey, yang ini Pulut Inti. Okey. Yang ini jarang ada di pasaran. Yang ini kaswi pandan. Kaswi pandan. Yang ini pula yang tradisional sekali, wajib lah. Datuk yang nenek ini kita. pula apa? Yang ini warna-warna macam mainan anak saya ni apa ni? Yang ini sebenarnya saya belajar buat pasal warna-warni. So budak-budak tengok pun menarik kan. Diorang suka. So yang ini kita panggil putu mayang. Asal daripada Indonesia yang ini. Dengan ada sira dia lah. Makan dengan sira Gula, dia. Gula. Yang ini hari ini saya buat lain sikit. Ada letak durian. Oh, wow. Favorite saya tu. Okey. Jadi sebenarnya Mo dah bawa 2 kuih tradisional untuk kita rasa lah. Jadi kita nak tengoklah di sebalik apa ni? Pinggan ya. Pinggan yang ditutup ni sebenarnya bukan ikan kukus ya, rakan-rakan, bukan kuih. Jadi macam mana? Apa cara-cara yang kita Okey, harus sekarang lakukan ni kita nak uji sejauh mana Hans dan Lydia kenal kuih tradisional atau tidak. Okey? Okey? Boleh? Hans kena tutup mata Dah macam dulu. cabaran Bro Sis pakai dengan Cuba Lydia ni. pun. Awak pun tutup mata sekali? Tutup gini je. Okey, Okey. saya guna ya. Gunakan. Boleh? Boleh, Jangan boleh. buat malu ya Han ni. Nanti. Tolong ya, Syira, Kali. Jangan duduk sana saja. Free show kah? Tak ada, saya risau ni kalau macam ada unsur-unsur Bro Sis Cuba ni. Okay, Hans Hans ni dengan macam Lydia dah bersedia? Dah Bersedia. bersedia, saya buka Okey. Tunggu sekejap Okey. nervous lah pula saya. Itulah. Okey. Saya Sila ambil. bab-bab kuih ni saya tak makan sangat. Ya ke? Ya. Okey, sekarang sila ambil sudu. Yang itu Hans punya. Mana di sudulnya? Sebelah kiri ni. Ya, betul. Okey. Macam boleh nampak je. Tak boleh. Oh, tak ada Okey. Dah bersedia? Bersedia. Siapa nak pergi dulu? Hans ke Lydia ke sama-sama? ni? Sama-sama lah. Sama-sama. Okey. Ya. Kuih yang pertama di sebelah Yang kanan atau pertama. Betul-betul kat bawah je tu. Sini, ya? Okey, depan sikit. Lagi sikit. Okey. Mana Lydia, kuihnya? Lydia, okey depan sikit. Lydia depan sikit. Depan. Boleh makan ya? Okey, potong. ya, Potong. Mana kuihnya ya? Kuih besi Okey. ya ni? Potong. Ni kuih Saya dah besi. ambil belum? Okey dah. Okey dah. Sikit je. Okey. Boleh? Okey. Jadi Bawanya senang Han. depan sikit, depan sikit. Bawah sikit. Ini? Scoop. Ini? Dah bawah lagi. Apa ni? Okey. Awak Tapi senduk. sedap. Alah, manja Dah? Ini ya? Manja. Ini ya? Buka besar sikit mulut. Saya nak ambil lagi boleh tak? Macam boleh, misai lah, saya makan misai kah? Alah, Lydia. Teka. Saya tak pernah, sejujurnya saya rasa saya tak pernah makan kuih ni. Tapi dia rasa macam ada manis-manis Okey. sikit kan? Saya tahu kuih apa ni ya. Apa? Saya tengok belakang, saya fikirkanlah kuih tu. Ini macam putri salad dah. Bukan, salah. Bukan ya? Saya tak tahulah, Mo. Saya cuma tahu teka-teki kuih saja. Teka-teki kuih. Nama kuih saya Okey. tak berapa tahu. Okey, sekarang you buka you punya ni. Buka ya? Buka. Oh, saya tahu kuih apa ni. Apa? Kuih apa? Saya tanya awak dulu. Kuih apa? Apa? Ini ubi kan ni kan? Ubi betul. Ubi. Tanya kita. Ambil tolong. Katakan apa? Tiga ubi. Ubi. Betul. Kalau ni apa? Kalau ni
punya tak nampak. Awak punya kita tak nampak. Ini. Tak nampak sih dari jauh. Tak nampak ke tak tahu? Tak nampak kan? Idealnya dari jauh tak nampak. Ini kuih. Ini Start apa? daripada K. K? Koci. Kuih Bukan. Kole-kole. 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 Baiklah, terima kasih Amok kerana sudi bersama kami di Manja hari Terima kasih ini. jemput saya. Walaupun saya tak suka makan ni ya. Baiklah, kita kembali ke Syira bersama Burfali dengan tetamu istimewa pada hari ini. Apalah anda berdua ni tak tahu apa kuih-kuih. Kalau kuih Melayu ada kuih tahi minyak ya. Awak ni macam tahi kucing. Jadi apakah sebenarnya yang kita boleh lakukan ya untuk terus memperkayakan dan melestarikan lagi kuih muih tradisional ini supaya tidak lenyap terus. Jadi setiap orang Melayu kita mempunyai tanggungjawab lah untuk tahu apa yang kita makan. Kadang-kadang kita tengok kuih ni, kita tak tahu yang itu kuih Melayu. Jadi kalau orang lain kata, oh ini kuih bukan Melayu, jadi kita percaya, dengan mudah percaya. Jadi pada saya, yang penting ialah kita harus tahu cerita tentang kuih-kuih ni, kenapa dinamakan sebegitu dan ada cerita-cerita di sebalik ada. Contohnya macam epok-epok kan. Kalau kita semua suka makan epok-epok. Jadi kenapa di kuih epok-epok ni dipanggil epok-epok? Kenapa? Epok-epok, dasar perkataan epok dari perkataan berepok. Berepok merupakan seorang ibu kan bila dia macam menggendong anaknya macam embrace gitu kan. Jadi itu berepok. Jadi kalau kita tengok epok-epok kan intinya kan samalah seperti tepung-tepungnya tengah pegang intinya. Baiklah. Terima kasih ya Hidayah Amin ya kerana bersama kami di Manja hari ini dan terima kasih juga kepada Muhaimin ya di sana. Terima kasih. Dan Manja akan berehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan bersama Nana Karya dengan single terbaharunya. Juga ketahui apakah cabaran Brosis cuba minggu ini. Jumpa kami nanti di Manja. Sentiasa manja. Sentiasa manja. Anda masih bersama Manja dan bersama saya hari ini penyanyi bersuara lunak dan lantang. Inilah Nana Karya. Selamat datang Nana. Terima kasih. Nana, lagu ciptaan Nana ni telah disiapkan lebih setahun dulu. Tapi baru sekarang dikeluarkan. Kenapa Nana? Rasanya jodoh kot. Sebenarnya memang saya dah siapkan lagu Meski ni sebelum kami lancarkan lagu Kemesraan tahun lepas. Tapi produser saya, J-Bon, mempunyai visi yang agak luas untuk lagu Meski. Jadi kita lancarkanlah Kemesraan dulu. Lepas tu baru yang mungkin... Ya, yang lebih emosi baru datang kan. Dan yang istimewanya lagu ini merupakan duet antara Nana dan Izzat Lazim. Wow, kenapa memilih Izzat Lazim? Sebenarnya bukan saya pilih, tapi saya rasa Izzat Lazim yang pilih lagu saya kot. Sebab nama besar seperti Izzat Lazim di Malaysia kan, tiap-tiap hari ada orang yang hantar lagu. Jadi mungkin rezeki saya, lagu saya terpilih, dia suka lagu tu, dia suka melodi dan liriknya, maka dia pilihlah lagu saya untuk menyampaikan bersamalah. Okey. Jadi apakah antara dugaan yang Nana hadapi semasa membuat rakaman lagu ini? Okey, sebagai kita tahu pandemik ni agak menyekat perkembangan penyanyi untuk membuat persembahan semua, tapi saya rasa untuk saya dia tidak menghambat untuk saya berkarya. Jadi alhamdulillah proses ini dipermudahkan walaupun pandemik, mungkin kerana saya ada tim-tim yang baik untuk menyokong tim Malaysia, tim Singapura yang bekerjasama dengan baik dengan kami. Jadi ini semua dilakukan online? Online, tak jumpa tak apa. Cuma mungkin jadual Izzat agak padat, so kita kena uruskanlah proses pembikinan lagu ini mengikut jadual Izzat dan juga jadual saya di sini. Jadi adakah lagu ini juga akan dipasarkan di Malaysia juga? Ya, akan. Tapi mungkin lepas raya nanti sebab penulis dan pengarang lagu ni kan orang Singapura. Jadi kita lancarkan di Singapura dahulu. Lepas raya, sebab mungkin selepas border dah buka, baru saya akan ke sana untuk buat promosi insyaAllah. Okey, jadi apakah perancangan single selanjutnya juga merupakan lagu duet juga ataupun lain? Entah, belum tahu lagi. Belum lagi dalam tu yang saya belum fikir lagi, tapi yang penting saya tidak akan berhenti berkarya. Ya, itulah caranya. Jangan berhenti berkarya Nana Karya.
Dengan itu, terima kasih kerana sudi bersama kami di Manja. Nantikan persembahan Nana dengan lagu terbaharunya Meski sebentar saja lagi. Kerana sekarang ini kita akan menjenguk apakah situasi brosis cuba di sebelah sana, guys. What's happening, guys? What's happening? I will tell you what's happening. Tanda ya atas lagu terbaru anda ya. Kalau nak duet lagu-lagu yang akan datang, panggillah saya. Risau ya. Jadi macam mana ni sisi dia dengan Bro Fadli kita ya? Apa dia? Cabaran kita. Cabaran. Bagaimana? Saya rasa tim producer menang lah. Amboi, tengok tu tonasi dia macam pandang rendah pada kita lah, Bro Fadli. Sampai pelat cabaran dia. Kalau anda nak tahu kita menang atau tidak, kita saksikan cabaran kita ni ya. Mari kita saksikan Bro Sis Cuba. Sejuknya. Ada air terjun di depan kita. Relax saja. Hai Fadli. Hai. Hari ni kita nak ajak anda berdua tengok-tengok bunga di Cloud Forest. Sejuk kan? Sejuk kan? Bagus kan cabaran kita hari ni? Tengok-tengok bunga saja. Mungkin nanti Fadli boleh berkenalan lah dengan pokok-pokok bunga-bunga dekat sini. Senang hati kita ya hari ini. Cabaran kita sangat senang. Jalan-jalan saja ya. Hai. Yang muncul lagi. Adalah producer kami. Ya, dah puas apa? ambil gambar tadi. Puas. Okey, jadi kalau dah puas bergambar, marilah kita mulakan cabaran brosis. Cuba. Anda berdua perlu mencari 4 individu yang mempunyai 4 kad manja. Setelah anda bertemu dengannya, anda dikehendaki untuk melakukan cabaran yang tertera dan menjawab soalan yang diberi. Anda diberi masa 15 minit untuk laksanakan cabaran ini. Saya rasa apa kata kalau kita terus ke tingkat paling atas? Paling atas ya? Yes. Okey, mari. Atau ada bersembunyi dalam sini tak kaya, ada sembunyi. Do you happen to have a manja card? Okey, dia tak tahu. Don't have, Excuse me. Do you guys happen to have a manja card? Oh, I just part time here. Okay, it's okay. Right. Okey, Thank salah you. orang. Nampaknya bukan ya. Kita. Okay, thank you. Tipu dosa lah. Cabaran. Lakukan 5 lompat katak ke hadapan. 1, 2, 3, 4, 5. Bunga mawar juga dikenali dengan nama apa? Saya tahu nama English saja. Yalah. Rose. Betul. Saya nampak ada orang bersembunyi-sembunyi. Fikir saya tak nampak. Hi bro. Hi bro. Hi bro. Oh, pakaian dia pun agak sama ya. Dengan kawan dia tadi. Saya hairan kenapa awak berjalan-jalan, masuk keluar, Ada apa dekat dalam? Masuk piramid. Tiup 3 belon dalam masa 1 minit tak kira saiz. Tak payah nak. Susah. Okey. Kuaci berasal dari bunga apa? Saya tahu. Sunflower, bunga matahari. Ya. Do you guys happen to have any manja card? Excuse me. Do you happen to have a manja card? Baguslah. Dia nak lari pada kita tadi. Lakukan lompat bintang 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Betul tak? Apakah warna bunga yang digunakan untuk masak nasi kerabu? Warna bunga biru ah. Betul. Tingkat 5. Ternyata ada orangnya. Biar saya baca ya. Imbang diri dengan 1 kaki selama 30 saat. Lidah buaya juga dikenali sebagai apa? Aloe vera. Betul. Jadi dengan itu, anda dengan masa yang amat sengit sekali, anda telah lulus. Kesulitannya, saya rasa tidak ada kesulitan lah ya bila kita bekerja sama. Ada strategi juga ya bila macam buat
cabaran yang fizikal, inilah orangnya. Tapi kalau macam mungkin Tiap melon, awaklah orangnya. ada soalan-soalan yang mungkin memerlukan pengetahuan agak saya lah. Saya pun tahu apa jawapannya. Akhirnya! Jangan terlalu lompatnya. Kenapa tu? Budak sebelah sana tu, ya? Senanglah cabaran Bro Fadli dengan Siti. Senang saja. Cabaran anda pun senang, cuma anda sering kalah. Sebenarnya cabaran semua senang. Anda yang buat susah. Dengan Awak ni sebenarnya memang cari pasal saya rasa kan. ada lagi satu yang buat susah. Producer lagi satu tu. Tapi yang penting kita menang ya, dan kita perlukan satu lagi kemenangan sebelum kita dapat terjah makan tiup bersama Arzen. Jadi jangan takut ya, minggu hadapan giliran saya dan Sis Lydia ya. Kenapa? Degap-degup jantung anda semua ya? Bukan apa. Saya takutlah bila anda dengan Sis Lydia ni. Bukan pasal saya. Bukan. Bukan, ya? Pasal Hans. Bila saya dengan Sis Lydia, walaupun kita ada macam-macam cabaran yang anda tak nampak di belakang tabir ya. Kita harus menunggu kameraman juga ya. Betul. Kalau tak tunggu kameraman mungkin dah dapat 10 minit. 10 minit. Boleh habiskan. Ada 7 tingkat ya di Tapi Club nasib Horror. baik yang cabaran tu dilakukan oleh anda berdua. Sebab kalau Lydia buat dengan Hans akan jalan-jalan je kat Club Horror. Betul. Saya boleh tengok bayangkan ya. Saya boleh bayangkan. Ya, macam gambar-gambar yang dia ambil di belakang tabir. Memandai lah, memandai-mandai. Sebab itulah kalau awak tu tadi senyap saja. Jangan cakap apa-apa. Enjoy lah. Tapi yang pelakon-pelakon di sana tu semua memang hebat. Memang hebat. Yang pertama sekali tu. Dia boleh cakap dia work part time here. Kita percaya ya. Tapi saya tengok sisi dia tu. Ya, saya ada syawah samka. Saya tak percaya orang-orang. Tapi kalau saya percaya, saya buat bodoh je, saya buat je, saya enjoy itu saja. Tapi untuk orang yang tadi tak pandai teka kuih muat, awak berubah banyak sebenarnya. Ya. Sebab bukan apa. Saya tak minat dengan kuih itu apa ni? Bingkai. Bukan bingkai tu frame. Bingkai ubi. Bingkai tu frame foto. Aduh. Tapi saya ada satu lah last yang saya cakap ya. Ada yang satu pelakon tu yang last brother tu kan. Kita di Club Forest ya. Kita patutnya ambil lah gambar-gambar pokok ke bunga-bunga ya. Dia berdiri, dia tengah berlakon, dia ambil gambar tingkap. Jadi itulah sebenarnya kurang memuaskan lah. Betul. Jadi seperti yang saya katakan tadi, jangan takut, minggu hadapan giliran saya dan Sis Lydia. Jadi kita tak akan tewas kepada tim producer. Be confident ya. Hans, memang harapan saya untuk menang ya dalam setiap cabaran Bro Sis cuba. Tapi cuma itulah, kalau dengan Hans ni memang selalu jadi lain lah. Tak apalah. Kita husnuzon saja. Kita fikir baik-baik. Ya, jangan musnahkan harapan kita ya Bro Hans. Dan cakap tentang minggu hadapan ni ya, saya dengar kita akan sembang tentang pengangkutan vintage. Ya, dan saya dengar pengangkutan vintage ni juga akan dibawa ke studio. Macam mana? Macam mana? Patutlah robot. Juga sembang TMI bersama penggiat muzik rock di Singapura. Siapakah mereka? Lagi sekali rock. Ya. Okeylah, kalau anda nak tahu, jangan lupa ya, janji temu anda bersama kami minggu hadapan. Dan sebelum itu, dengan lagu Meski, terimalah Nana Karya. Kita jumpa lagi minggu hadapan di Manja. Duhai bulan, dengarkanlah bahana sukmaku yang merindukan hadirnya, meski lewat tidurku. Pasti satu hari nanti, oh, kita akan bertemu kembali. Pasti kasih suci nan murni kembali bersama senyuman cinta.
Hmm.